الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam, amma ba'd. Pertama sekali kita banyakkan pujian syukur kehadrat Allah Rabbul Jalal, hidayah taufik, i'anah ta'yid. Kita sambung kitab kita bab syafaah. Pertama sekali saya ucap terima kasih kepada jemaah Pandan Nawang Perdana kerana sumbangan minyak. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak. Nak cakap apa ya? Cakap I love you je lah. Cakap apa lagi? Baik, kita sambung kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Syafaah ataupun fasl qada. Setelah sekalian manusia menerima berbagai-bagai azab pensyara pada mahsyar yang tidak dapat ditanggung. Maknanya nak bagi tahu pada mahsyar ni susah. Bukan ceritanya pada mahsyar ni senang. Pada mahsyar ni dia susah. Dia satu perkara yang kita kena ambil perhatian lah. Di padang mahsyar esok Allah Subhanahu Wa Taala akan pertontonkan sekalian aib-aib kita, segala amalan baik buruk kita pada semua manusia. Dia berbeza kalau kita tengok, berbeza di dalam dunia. Dalam dunia Allah tutup segala aib kita. Dan segala aib kita ditutup. Dan siapa yang gali aib sahabatnya, nescaya dimurkai oleh Allah, masuk dalam bab ribah ataupun mengumpat, dan wala yaqtab ba'dukum ba'da. Tapi di akhirat Allah sendiri yang akan membuka aib-aib tersebut. Jadi kadang-kadang manusia dilupa. Dilupa tentang akan sampai satu masa aib kita akan dibuka oleh Allah. Daripada umur kita akil balik sampailah saat kematian kita. Itu yang manusia lupa. Dan yang tiada dapat ditanggung, memang tak boleh nak dicakapkan tentang azab tu. Azab tu tak boleh nak dicakapkan, memang hebatnya. Maka dengan taufik dan hidayah Tuhan, muwafaqatlah sekalian manusia mencari dan mendapatkan nabi-nabi bagaimana di bawah. Yang pertama, mendapatkan Nabi Adam dengan tujuan memohon syafaat kepada Allah, menyegerakan akan hisab. Maka permohonan itu tiada hasil dengan mendapat jawapan nafsi-nafsi. Jumpa Nabi Adam. Nabi Adam kata, aku tak boleh tolong nafsi-nafsi. Kemudian yang kedua, mendapatkan Nabi Nuh dengan tujuan bagaimana yang tersebut. Maka tiada hasil juga setelah menerima jawapan seperti itu, nafsi-nafsi. Nabi Nuh pun tak dapat tolong. Nampak? Maknanya susahnya. Mana susah satu, keadaan tu terlalu susah. Dan yang ketiga, mendapat Nabi Ibrahim, demikian juga tiada hasil seperti yang tersebut. Sama juga. Yang keempat, mendapatkan Nabi Musa, maka tidak juga hasil permohonannya. Dan yang kelima, mendapatkan Nabi Isa memohon syafaat, maka tidak dapat juga hasil. Dan yang keenam, pada akhirnya mereka mendapatkan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kat sini meletakkan tentang tingginya martabat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kat situ pula. Kat situ pula. Tapi kita kena berfikir pula. Dalam kehidupan ini, kalau kita tak menunjukkan rasa kasih kita dengan Sayyidina Rasul, agak-agak boleh tak kita besok pergi tiba-tiba minta macam tu je? Agak-agak. Kalau sahabat ataupun ulama-ulama, mereka boleh jawab perkara tu. Sana Bilal bin Rabah dia kata, ya Rasulullah, aku tunjukkan kasih aku kepada engkau sehingga aku sanggup diazab oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Macam Sumayyah, keluarga aku semua terkorban, diseksa oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Kalaulah Nabi tanya soalan yang sama pada kita, kita nak jawab apa? Rasulullah tanya kita, apa tanda kasih kamu padaku? Jadi kita agak-agaklah ditanya macam tu, lalu di sana tu bahagian kita mencari Nabi. Dia orang Melayu cakap apa? Autoriti ke? Apa benda apa kita punya ni kan? Tak ada benda apa kan? Rasa tak ada benda apa yang jadi macam mana? Jadi persoalan kat kita gitu.
jadi persoalan. Persoalan pada diri kita. Apa yang kita nak tunjuk? Kalau Abdul Rahman bin Auf, dia boleh cakap, ya Rasulullah, sewaktu hijrah, aku tinggalkan semua harta aku. Bukan ratus-ratus, juta. Kan? Sebab waktu hijrah tu orang Mekah dia tak bagi tinggalkan, dia tak bagi bawa harta yang dicari di Mekah tu untuk bawa bersama-sama Nabi hijrah kan. Maka Abdul Rahman bin Auf dia boleh cakap, ya Rasulullah, aku tinggalkan seluruh kekayaanku, aku ikut engkau. Nampak tak? Jadi kalau kita nak cakap apa? Tak ada benda, tak ada modal. Selawat lah. Tetapi selawat pun 100. Kan? Kan? 100 tu kira hancur bincai lah. Nampak? Sebab ulama, kalau ikut kalau ikut Abu Hurairah, dia tasbih dia 10,000. Kalau ikut ulama-ulama yang lain, dia tak ada kurang mereka daripada 1,000 ke atas. Kan? Tak kurang. Mereka ni daripada 1,000 ke atas selawat mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang katakan selawat tu lah. Tapi 100 tu lah macam malu sikit lah. Dia orang kata daripada tak ada Ustaz. Memang betul lah cerita tu daripada tak ada kan. Jadi martabatnya daripada orang yang tak selawat dengan orang yang selawat 100, lebih baik orang selawat 100. Tapi kita nak minta satu pertolongan yang amat besar pada ketika itu. Bukan sikit-sikit. Kemudian ketika itu, dan pekerjaan sekalian manusia dipanggil faslul qada. Dipanggil faslul qada ini adalah tujuan didapatkan syafaat selepas manusia menerima azab sengsara, ialah supaya betul terbit syafaat itu kepada manusia. Kita dah azab di padang mahsyar. Ada riwayat mengatakan sampai peluh tu, sampai ada yang di lutut, ada yang lemas dengan peluh sendiri. Panasnya diibarahkan macam matahari itu sejengkal di atas kepala. Punya panasnya. Kita pada ketika itulah berimpun di seluruh manusia ini berimpun pada ketika itu, kan? Kita dah ramai-ramai bersesak, panas kan? Dalam dunia ni kalau orang bersesak pun bau badan pun tak tahan. Kan? Apa lagi di padang mahsyar? Bukan satu badan tu. Satu dunia punya. Kemudian dosa-dosa ini bau dia busuk. Busuk dosa ni. Sebab itu dalam hadis qudsi disebut, orang yang berdosa berdoa kepada Allah, maka bau doa itu naik dalam keadaan terlalu busuk. Itu bau suara tu. Suara orang yang berdoa tapi dalam keadaan yang tidak bertaubat kepada Allah, dia naik tu dalam keadaan yang busuk. Malaikat, doa siapa ni? Bau busuk ni. Itu baru suara. Dan tujuan dijumpakan daripada satu Nabi kepada satu Nabi, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga yang dapat menghasilkan syafaat itu ialah kerana menunjukkan kelebihan pangkat Nabi kita Muhammad daripada Nabi-Nabi yang lain. Sekalipun Nabi-Nabi yang lain itu ada mempunyai syafaat. Jadi apa cerita ni? Ceritanya iaitu nak menyatakan tentang tingginya tempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggi tempat Nabi kita Muhammad. Daripada Nabi Adam, akhirnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya yang dibagikan untuk syafaah ini hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ulama disebut selawat itu kalau pada mulut lafaz dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau selawat itu pada tubuh badan, apa kata ulama, iaitu dengan mengamalkan akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau selawat itu katanya pada hati, iaitu mengasihi akan sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala, sama ada makhluk itu berupa manusia atau makhluk itu berupa haiwan atau makhluk itu berupa tumbuh-tumbuhan. Kan? Ada cerita kan? Kasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pohon tamar yang menjadi mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, dan Rasulullah menjanjikan syafaah kepada pohon tamar. Begitu juga dengan batu pengisar Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, kan, dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab takutnya batu pengisar ni kerana yang menjadi bahan api neraka Allah iaitu waquduhan nas wal hijarah,
manusia dan batu-batu. Rasulullah kata engkau tak menjadi bahan pembakar api neraka Allah. Nampak? Sama macam tu. Kasihnya Nabi. Perasan tak tentang cerita haji ni tadi? Bila saya sebut tentang selawat pada hati, iaitu kasih pada sekalian makhluk Allah, sama ada manusia, sama ada makhluk Allah itu binatang, sama ada makhluk Allah itu tumbuh-tumbuhan. Kan? Kalau ikut cerita tentang mukjizat Nabi, berlaku mukjizat pada binatang, pada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Kita tengok balik cerita tentang ihram haji. Kan? Tentang ihram haji ni, ya. Baik, saya nak cerita selawat ni. Cerita tentang ihram haji ni, kalau ikut tak ada sangkut paut langsung dengan bila sebut kata haji ni pekerjaan yang bersangkut paut dengan Baitullahil Haram. Tapi kalau tengok ihram haji dan ihram umrah, kan? Antara dia apa? Dia itu tidak boleh mencabut pokok-pokok. Boleh tak? Cabut pokok-pokok kena dam kan? Kemudian tak boleh membunuh binatang. Nampak tak? Mencabut kuku, dah bulu-bulu ni berkenaan dengan makhluk. Sama ada diri sendiri atau orang lain. Nampak tak? Jadi kat sini kalau tengok tentang nak diajar kepada kita tentang sifat kasih itu. Kasih itu bukan sekadar pada manusia, hatta pada tumbuh-tumbuhan. Kalau nak ikut ihram ni tadi, haram-haram di dalam ihram, tak boleh nak kahwin. Kalau ikut segi akal dia, apa salahnya nak kahwin? Kan? Dalam ihram aja pun. Nampak tak? Tetapi dididik akan sistem kerohanian yang cukup cantik. Bukan sekadar hablum minallah, tetapi hablum minan nas, dan sekalian makhluk Allah disuruh jaga. Ini yang menunjukkan tentang kasihnya Nabi SAW. Lepas itu bila kita sambut hijrah, kalau kita tengok baik, kita tengok cerita ni elok-elok. Kita tengok cerita ni elok-elok, Nabi dia, umat Islam pernah berhijrah ke Habsah. Rasulullah pernah minta pertolongan ke Taif. Tetapi akhirnya di Habsah, umat Islam ketika itu duduk di Habsah. Tetapi akhirnya balik. Tetapi di Madinah menjadi satu tempat yang kekal. Sebenarnya kalau kita lihat, apa yang ditawarkan oleh orang Madinah tak ditawar oleh orang-orang Habsah. Oleh kerajaan Habsah pada ketika itu. Orang Habsah ditawar, orang Madinah ditawarkan apa? Kalau kita tengok cerita hijrah. Ditawarkan apa, tuan-tuan? Kita dah sambut hijrah banyak tahun dah ni. Dah nak mati dah. Orang Madinah, orang Ansar, dia tawarkan kasih sayang. Dia bukan tawarkan perlindungan. Dia tawarkan kasih sayang. Kenapa saya cakap ditawarkan kasih sayang? Aku ada 2 biji rumah, kau ambillah sebiji. Kalau bukan dengan sifat kasih, boleh ke macam tu? Tak boleh. Aku ada ladang kurma, kau ambil separuh, aku ambil separuh. Dia bagi ke orang muhajir separuh, dia separuh. Kalau bukan atas sebab kasih, tak boleh buat. Tak boleh buat. Maka dengan sebab kasih inilah terbinanya kota Madinah. Kalau tak ada kasih, tak boleh terbina kota. Dengan sebab kasih, terbina kota Madinah yang dulu bukan nama Madinah. Dulunya namanya Yasrib. Baik. Tengok pula cerita, saya nak kaitkan. Kadang-kadang orang fikir, kasih yang mana? Baik. Tengok balik cerita Futuhul Makkiyah, pembukaan kota Mekah. Maka dibuka kota Mekah ni dengan darah, dengan perang atau dengan apa? Kena patah balik cerita ni. Kasih sayang. Sebab itu saya cakap, kenapa kasih sayang? Tak ada perang, tak ada apa kan? Yang Nabi bagi apa? Yang Nabi bagi ke orang Mekah? Kemaafan. Orang Mekah terkejut. Orang Mekah terkejut. Ya Muhammad, kata nak bunuh kami. Kami dulu dah seksa orang Islam. Kami dah catu makanan orang Islam sampai 2 tahun lebih ke setahun lebih.
kan, kami dah seksa bunuh orang Islam, kau datang sini, kau bagi maaf Itu Abu Sufyan kata, ya Rasulullah, bagi aku sebulan untuk memikirkan tentang Islam. Rasulullah kata, kau ambil masa lama mana kau nak ambil? Abu Sufyan masuk Islam. Mana nak cerita tentang hebatnya Islam. Rasulullah berikan kasih sayang kepada orang Makkah. Nampak? Kemudian kalau kita lihat balik, tengok balik cerita. Sebelum Rasulullah bagi masa ke orang Mekah ni tadi, sebelum Rasulullah takluk Mekah ini, ketika itu berlakunya satu peperangan. Dan ketika itu peperangan ini dia menangi oleh orang-orang Islam dengan kemenangan yang cukup besar. Lalu harta rampasan perang pada ketika itu Rasulullah bagikan lebih kepada orang-orang kafir yang baru masuk Islam. Sampai orang Madinah berbunyi. Orang Madinah kata, ya Rasulullah, kenapa kau bagi ke orang yang baru masuk Islam ni harta ghanimah lebih? Kami dapat sikit. Baik, Rasulullah jawab satu. Rasulullah kata apa? Kalau kau nak harta rampasan ni, kau nak harta ni, akan aku bagikan semula kepada orang-orang Madinah. Tapi aku tak balik Madinah. Nampak tak? Tetapi kalau kamu nakkan aku, kamu meninggalkan harta-harta rampasan, kamu redha akan pengagihan harta rampasan, aku akan ikut bersama-sama kamu ke bumi Madinah. Nampak tak? Kalau ikut segi akalnya, ikut ceritanya, Rasulullah nak juga mati di bumi Makkah. Kenapa tuan-tuan? Sajalah. Tempat tak. Siti Khadijah kat situ. Orang yang dia sayang. Antara insan yang paling Nabi sayang, Siti Khadijah. Sebab setelah wafat Siti Khadijah, Rasulullah sedih. Pasal tak? Dan cerita Isra Mi'raj ni hadiah daripada Allah kepada Sayyidina Muhammad kerana menggembirakan hati Nabi, kerana Nabi sedang bersedih mati, meninggalnya, wafatnya orang yang Nabi sayang, iaitu termasuklah Siti Khadijah. Walau Rasulullah dah kahwin lain dengan Aisyah, dengan Hafsah, Rasulullah cerita lagi pasal Siti Khadijah. Tapi kenapa Rasulullah tak nak duduk dengan Siti Khadijah? Tak nak sebelah kuburnya dengan Siti Khadijah? Sebab membalas kasih sayang orang-orang Madinah. Walaupun orang yang aku sayang duduk kat sana. Siapa lagi orang yang disayang? Bapa saudara Nabi. Sampai turun ayat berkenaan dengan bapa saudara Nabi. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, walaupun orang tu kau sayang, tapi kau tidak mempunyai hidayah. Aku yang menghendaki siapa-siapa yang aku nak bagi hidayah. Nampak? Ini hebatnya kasih sayang tu tadi. Maka sahabat ni tadi, maka dia berbuat semua perkara disebabkan kasih sayang. Lepas itu datang hadis, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada kasih sayang, maka tidak mendapat rahmat Allah. Sampai macam tu. Lepas itu bab putus silaturahim. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang memutuskan silaturahim lebih daripada 3 hari, maka terputuslah hubungannya, terputuslah rahmat Allah daripadanya. Sebab apa? Sebab rahim itu daripada sifat Allah. Siapa yang memutuskan rahim, dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Nampak? Ini yang kata sebab kasih ni tadi. Jadi balik cerita syafaat. Siapa yang dapat syafaat? Orang yang Nabi kasih. Dan orang yang mengasihi Nabi. Sebab dia ada cerita. Sebabnya, sewaktu kita nak meniti titian sirat, Nabi duduk sebelah sana. Nabi dah lepas. Lalu Nabi berdoa kepada Allah dengan satu doa. Rabbi salim ummati. Wahai Tuhanku, selamatkanlah umat aku. Tapi dengan doa dia tadi, dengan syafaat dia tadi, semua umat Muhammad lepas ke ada umat Muhammad yang jatuh? Kalau ikut, akan jatuh.
Sebab dah datang doa. Yang doa bukan jalan-jalan orang. Bukan Haji Dola. Bukan Ustaz Izam. Kan? Yang doa ni tadi kan? Bukan kita je. Yang doa tu Nabi Muhammad. Tapi kenapa jatuh? Ada orang yang layak dapat syafaat. Ada orang yang tak layak dapat syafaat. Walaupun syafaat tu ada. Yang ni orang tak nampak. Ini orang tak nampak. Pada ketika itu, orang yang hati dia sentiasa takut dengan Allah, hati yang jaga, dia akan fikir, aku ni besok layak tak terima? Layak tak aku menerima syafaat sehingga aku selamat di yaumul akhirah? Ya, baik. Baik, kat senang ni. Tapi kita macam kita relax kan. Alah, tak apa. Kat sini buat dosa, kat sana dapat syafaat. Kan? Aku umat Nabi Muhammad. Kau gila kau? Bukan Nabi Adam ni umat. Dia kata. Kan? Kalau umat Nabi Ibrahim memanglah tak dapat syafaat. Dia kata. Umat Nabi Muhammad. Baik. Kan? Dah tentu dapat syafaatnya. Tak ada hal lah. Dia kejap. Macam orang Mekah lah. Orang Mekah. Kan? Dia pun. Contohlah. Buat gilang kawi, minum arak, gedebak-gedebuk kan. Sampai sini ke seluar pendek, gedebak-gedebuk. Dia kata, pasal apa kau buat semua ni? Aku balik Mekah, aku tobat lah, dia kata. Aku tobat lah. Sana 100,000 tu kau gila kau. Sekali semayang. Kau buat sekali semayang 100 je. 700 je. Aku 100,000. Kau nak beat aku macam mana? Nampak? Jadi dia boleh buat apa dia suka dia nak. Dia nak buat kelab malam ke. Sekali Allah bakar satu sakit api. Baru dia tahu. Ketika itu dia kata. Rupanya aku tak boleh lawan Allah Ta'ala. Tak terlawan aku Allah Ta'ala. Walaupun aku ni hebat. Maka di situ yang perlu kita fikir. Sehebat mana pun kita. Allah hantar seorang je makhluk dia. Malaikat maut. Saya boleh lawan. Kita kabel punya besar kan. Boleh lawan malaikat maut. Tak terlawan. Kau kaya macam mana, kau takkan terlawan malaikat maut. Tak? Allah dah tunjuk dah. Wa asal balik hasil. Orang ni kaya tu. Kaya sangat. Ya. Tapi kalau dia pergi kubur esok ni apa? Kereta jenazah ke? Duduk orang bertanda. Kereta jenazah ni. Dia tak naik Velfire. Ada ke naik Velfire? Dia baru beli Golden Ice. Kan? Mati. Kereta jenazah surau kat dia naik. Dia tak naik Velfire, bye. Tokek bas. Patut naik bas. Agak bagus kan? Besar. Tak naik kereta jenazah. Kau kaya macam mana? Kau hebat macam mana? Kau tetap kembali kepada asal. Kau asal balik hasil. Tapi sebenarnya manusia dia tak nampak. Benda ni dia tak nampak. Maka ketika itu, mereka tidak mengikut kaifiat yang betul dalam kehidupan ini. Bila mereka tidak mengikut kaifiat yang betul dalam kehidupan ni, jadi mudarat. Apa dia? Dunia ni, kita boleh cakap macam ni. Dunia ni, dia ibarat kal-asal. Asalnya apa tuan-tuan? Madu. Jadi madu tak salah. Kalau kita mengambil madu mengikut kaifiat. Apa dia? Pagi ambil satu sudu, malam nak tidur ambil satu sudu. Dia akan jadi ubat. Pagi kau ambil sebotol, malam kau ambil sebotol. Kau mampus cepat. Jadi yang salahnya madu ke? Yang salah orang ambil madu. Orang yang ambil madu. Aku suruh kau ambil satu sudu. Tapi kau tamak. Mak diam. Sebab engkau tamak, ketika itu engkau mudarat. Sebab itu Allah tidak menzalimi hambanya, tetapi hamba itu menzalimi diri mereka sendiri. Itu yang disebut tu tadi. Kita kalau tengok dalam televisyen, azan. Hayya 'alal falah ditunjuk apa? Dia tunjuk gambar apa? Hayya 'alal solah, tak apalah ditunjuk orang ambil semayang. Kan? Dia tunjuk orang semayang. Hayya 'alal falah. TV1. Kita tanya bekas pengulas sukan kita.
Kan ditunjuk gambar bangunan, gambar KLCC, kan? Maknanya falah tu pada manusia material. Orang yang berjaya ni bila orang ni ada duit, betul tak? Bila bangunan dia tinggi, kereta dia besar. Allah sebut falah ni kat mana? Sajalah. Tadi Haji Dullah baca ayat terakhir Al-Mu'minun. Kalau yang awal, tentu Haji takkan tak ngaji. Yang ujung ingat. Kan? Yang awal. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Kan? Jadi falah yang diiktiraf oleh Allah bukan orang banyak duit. Orang yang semayangnya khusyuk, orang yang jaga dirinya dari maksiat, kan? Orang yang keluarkan zakat, kan cerita tu. Ini orang yang falah. Baik, kenapa saya bawa cerita ni? Nak kait kat mana? Kait tentang semayang ni tadi. Mana dia? Allah sebut, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maknanya, orang semayang ni, apa dia punya hasilnya, dia jadi orang baik. Maka orang yang baik ni dia akan keluar zakat. Orang baik ni akan jaga maksiat. Orang baik ni, ini falah pada sisi Allah. Berbeza falah pada sisi manusia. Falah sisi manusia, bangunannya hebat, keretanya besar, bininya banyak. Kan? Orang satu, dia empat. Kan? Kemudian nampak lagi pula yang dari licin, cerai pula yang tua. Kan? Balas lagi seorang. Kira-kira bini dia dah 18 tengok. Tak? Jadi, itu bukan falah. Mana orang kata, kau ni hebat lah. Ilmu perempuan kau hebat. Dia kata, falah kau ni. Kata. Kau bukan falah yang tu. Itu falah pada manusia boleh dikatakan kau tiada. Tapi falah pada sisi Allah, tidak. Allah telah sebut dalam surah Al-Mu'minun. Tapi orang tak pandang yang tu. Orang pandang material. Sebab telah digembar-gemburkan macam tu. Tengok pakai kereta besar, berjaya engkau, dia kata. Rupa tak semayang? Tak berjaya lah. Semayang, tapi masih jahat. Tak berjaya. Kita buat baik, tapi jahat tak tinggal. Berjaya tak agak? Buat baik, jahat tak tinggal. Adalah separuh pula. Semayang, di surau, pergi umrah, mengumpat tak tinggal. Kira mengumpat ni, kira dia clearan ke macam mana? Jadi buat apa yang semayang tu ni? Kalau dah tahu nak mengumpat. Nampak tak? Hasad, Nabi cakap hasad ni Nabi kata, dia seumpama kayu kering yang dimakan oleh ibarat dia makan amalan kita, diibaratkan oleh Nabi, dia hapuskan seluruh amalan, ibarat macam kayu kering yang dimakan oleh api. Makna kayu kering yang makan di api ni, dia habis semua kan, tinggal lagi sisa. Kalau kayu basah, ada bekas lagi tak? Ada kayu lagi, betul tak? Ini kayu kering, tak ada bekas, tinggal abu. Jadi kita buat baik, tapi jahat tak tinggal. Jadi apa faedah? Sebab itu disebut oleh Allah dalam Quran macam tu. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maknanya orang yang dah tinggal benda jahat, baru dia nama orang ni semayang. Kalau dia tak tinggal benda jahat, tak dikira semayang. Dia tak kira semayang. Mana semayang dia tak betul. Fatihah dia betul. Sebab orang suruh tanya, dia betul ke Fatihah tu tak? Oh tak betul ni. Ini batal ni, dia kata. Nampak tak? Betul. Hati yang saya cakap tu. Benda-benda ni, ini yang kadang orang tak perasan. Kan? Baik, tapi jahat tak tinggal. Maka manfaat dia tu, apa faedahnya? Baik. Kalau kita masih tak meninggalkan jahat.
Macam orang baca surah Kahfi. Okey. Sajalah. Kita pun nak habis pun. Kalau cepat habis kan, cepatlah kita habis pula program kita kat sini kan. Habis ni habis kan, tamat kan. Sambung kita lain lah, jangan ulang lagi je. 3 kali ulang. Judullah kata patah balik ustaz, mati aku. Tengoklah balik kita tukar kita lain. Baik, surah Al-Kahfi. Siapa yang baca surah Al-Kahfi, Nabi kata selamat daripada fitnah dan baik. Dajjal ni ditawarkan apa? Apa dia? Kaya? Reta lah. Reta kan? Dunia. Agak-agak kita baca surah Kahfi, tapi hubung dunia ni, sayang duit, sayang reta, tamak tak hilang, agak selamat tak agak? Surah Kahfi baca. Tak, ini masalah di sini. Kasih ni kat sini kan? Kasih ni kat sini. Kasih ni kat sini. Kasih kita ni, dia tak hilang. Kan? Tapi surah Kahfi baca. Pada ketika itu. Nampak tak? Datang Dajjal. Dajjal dia tawarkan benda yang kita sayang. Kita tengah lapar. Orang hulurkan makanan. Walaupun kita baca Al-Kahfi. Saya nak buka fikiran sebenarnya. Buka minda. Apa yang kita buat, sama ada kita ni dapat tak hasil daripada tawaran yang telah ditawarkan. Ditawarkan bagian. Tapi tawaran tu kita dapat tak? Ini yang kita nak fikirkan. Makna selama aku buat, benda ni kita tak nak jadi perkara yang sia-sia. Kita tak nak jadi yang sia-sia. Jadi perkara yang kita buat, kita nakkan, orang yang baca surah Al-Kahfi besok selamat daripada fitnah Dajjal. Pada ketika itu, siapa orang yang selamat? Apa yang ditawarkan oleh Dajjal? Jadi ketika itu kita kena elakkan perkara-perkara tawaran-tawaran itu. Tapi kalau kita menerima tawaran itu, kemudian Kahfi pun baca. Mampu. Mana mahu? Nampak? Kita baca Ayatul Kursi, tapi hati kita takut setan. Lagi tak setan? Mana maunya? Kita Ayatul Kursi baca Allahullah, hati takut. Dia tak lagi. Siapa yang dulu zikir? Kita dulu zikir ke setan dulu zikir? Dia dulu zikir, bye. Dia zikir dah ribuan tahun lah. Kan? Sebelum dia jadi iblis, dia zikir dulu. Azazil nama dia. Dia dah zikir dulu dah. Dia dah sujud dulu dah. Kita baru nak start. Kan? Ada macam mana dia nak takut? Sebab hati kita tidak takutkan Allah. Pada ketika itu. Orang yang takutkan Allah, maka apa kata Nabi? Seluruh makhluk akan merasa gerun dengan dia sebab telah dicampakkan sifat gerun itu di dalam hati orang yang bertakwa kepada Allah. Tu kita tengok tok guru kita. Dia tak payah baca je. Dia pegang je cukup. Dia datang je. Sihat isteri dia. Kita kumat kambing. Keluar ke setan. Engkau makhluk yang sombong. Kata dia. Tak keluar-keluar je. Dia setiap buat Star Trek lagi kat kita. Sebab kita yang jenis takut dia tak maunya. Sebenarnya bukan ayat tu yang memberi bekas. Al-Quran memberi bekas ke zat yang mempunyai kalam itu yang memberi bekas. Ini balik pada usul. Saja nak tanya. Tak selama ni kita pegang itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Nak jurus ni. Sekarang bismillah tu yang memberi bekas ke? Zat yang mempunyai kalam ini yang memberi bekas. Nampak? Dalam diam-diam kita dah syirik. Betul tak? Perasan tak? Perasan. Aku syirik macam ni tak? Nasib baik kita semayang. Kalau tak, mampu. Ada syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Itulah dia. Macam kita, zaman muda masa sihat, tak boleh datang masjid. Betul tak? Udah sakit baru datang. Betul kan? Jadi siapa yang kasih kita datang? Maknanya Allah hendak kita. Kalau Allah tak hendak kita, walaupun kita sihat, tak dibaginya. Baik. Kita datang masjid ni, kita ni sebagai apa? Saja je nak tanya. Kita datang masjid ni, kita ni sebagai apa sebenarnya? Apa dia? Hamba. Kalau pergi orang yang dapat pergi haji, kita panggil apa? Kenapa ni tak panggil tetamu pula? Pelik lah korang ni. Kenapa pergi haji dipanggil tetamu Allah? Selamat datang wahai tetamu Allah 2019. Pasal apa dia panggil tetamu Allah? Susah nak pergi? Sini senang. Kalau senang lah orang datang surau ni, macam masjid kita penuh dah. Aku ngajar dekat dah 8 tahun dah di tempat ni. Macam ni je lah. Makin kurang ada. Yang mati dah mati, kemudian kurang lagi. Yang hidup tak tambah-tambah aku tengok. Yang ada pula dah nak mati. Kan? Kawan-kawan kita yang dah meninggal. Tak? Bukan senang nak datang masjid. Kenapa dia panggil tetamu Allah? Saja je lah. Nak buka minda je. Kismis dah makan. Kismis minda. Nak buka je. Kan kita nama dia mengaji. Mengaji ni kalau tak faham, tak syok. Bila faham, baru kita nampak, benda ni sebenarnya. Kenapa? Sebab kan bila pergi umrah, pergi haji, kita dijemput menziarahi 2 masjid. Betul tak? Masjidun Nabi dan Masjidil Haram. Dan Masjidil Haram itu yang berkenaan dengan umrah dan haji. Sebab apa makna haji dan umrah? Iaitu manasikul haji wal umrah ni yang berkait-mait dengan Baitillahil Haram. Baitillah duduk kat mana? Masjidil Haram. Jadi Masjid Haram dan Masjid Nabi namanya apa? Masjid ini, makna masjid ni apa? Baitillah ni apa maknanya? Itu cakap Arab. Cakap Jawanya apa? Rumah Allah. Kita kalau datang rumah orang, kita ni namanya apa? Baik. Kalau sini tak nama tetamu. Ini rumah siapa? Rumah Haji Daulah ke? Jadi kita ni sebagai tetamu. Orang yang dipanggil oleh Allah. Ketika inilah berlakunya labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Dia innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lahu. Cuba baca betul-betul makna labbaik Allah tu. Itulah dia. Jadi Allah panggil kita jadi tetamu Allah. Nampak tak? Malam ni siapa yang Allah panggil jadi tetamu Allah orang perdana? Kalau banyak ni lah. Nampak? Tu je. Sebab kan Nabi cakap masjid itu rumah Allah. Makna siapa yang masuk dalam rumah Allah, dia sebagai tetamu Allah. Jadi nak jadi tetamu Allah, jangan tunggu buat umrah. Jangan tunggu buat umrah. Mahal lu. 7,000 tu baik. Ini tak payah kena duit. Isi minyak motor start. Kena pergi mana? Aku nak pergi rumah Allah, nak jadi tetamu Allah.
Kat mana? Rawang perdana. Kena sewil ke? Orang nak jadi tetamu Allah, kena pergi umrah. Itu dia. Allah. Pening. Aku yang pengguna sukan ni pun pening ni kata. Apalah aku tak nampak daripada dulu tak. Umrah sekarang dengan umrah dulu beza tak? Beza. Orang dulu buat umrah, betul-betul nak buat orang sekarang nak jalan mana? Umrah lah dapatlah 3 kali. 3 kali je umrah. Dulu tuan-tuan orang buat 7 kali. Sampai 10 kali. Sekarang tak 3 kali. Patut-patut kalau sekarang lebih banyak dapat buat umrah. Betul tak? Sebab senangnya banyak. Betul kan? Tak nak jalan kaki boleh naik motor. Kalau naik motor 21 pusing okey. Kan? Tapi kenapa mudahnya dah banyak, tapi kenapa umrahnya makin kurang? Ini kena petikai ni. Orang dulu kemudahannya sedikit, kenapa umrahnya banyak? Yang ni semua nak kena duduk dalam kepala otak tuan-tuan. Bukan orang yang dapat pergi je, tak. Kenapa benda ni berlaku? Ni kenapa? Sebab kita selalu cakap, orang Melayu cakap, tiap-tiap perkara yang berlaku pasti ada hikmah. Ni datang orang Melayu pula kata, tiap-tiap yang tersurat, ada yang tersirat. Jadi kita tengok yang tersurat, kita tak nak nampak yang tersirat. Ni apa cerita sebenarnya ni? Nampak? Itu lah ceritanya. Baik, jenis-jenis syafaat adalah syafaat yang akan didapati daripada hari kiamat, sehingga tiada kesudahan itu terbagi kepada 6 jenis syafaat. Yang pertama, syafaat menyegerakan hisab di padang mahsyar. Nama dia faslul qada. Kita minta Allah segerakan, tak nak tunggu lama. Minta dipermudahkan, jangan tunggu lama di padang mahsyar. Kamu bukan 100-200, kita nunggu kaunter nak bayar apa-apa pun Allah 1314 kata gitu kan. Lama lagi. Kita punya pula 900, mampu kan. Kita punya nombor 1314 kaunter pula nombor yang keluar baru 900 orang. Allah, lama lagi. Boleh kutip pula nombor yang kat lantai, kau ada yang dekat-dekat. Kita nak cepat, tak boleh tunggu kan? Apa lagi di padang mahsyar. Nak tunggu turn. Sebab itu orang nak ambil satu tawaran. Tawaran dia apa? Bi ghairi hisab. Apa jalan bi ghairi hisab? Saja je kita kongsi. Kalau tak nak kena hisab. Apa dia agak? Satu, mati perang Sabil. Pergi perang. Kita tak dapatlah, kita mati kecil manis ni. Mati kecil manis, darah tinggi sikit jantung. Tak dapatlah pergi hisab. Tapi ada tak lagi selain daripada mati perang fisabilillah ni? Ada. Siapa dia? Orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah sampai hakikat ketakwaan, orang ini dia bighairi hisab, dia tunggu di pagar pintu syurga Allah. Dia tak kena hisab. Jadi nak mati syahid tak dapat, tapi ada peluang, iaitu menjadi hamba yang bertakwa. Jadi kena betul-betul lah tuan-tuan. Nak pula zaman-zaman akhir ni. Zaman-zaman akhir. Baik. Kemudian yang kedua, syafaat menambah pangkat ahli-ahli di dalam syurga. Dah duduk syurga, minta naik lagi. Nampak? Upgrade. Rupa dalam syurga ni tak puas tau.
Minta lagi. Orang yang duduk syurga paling bawah, naik lagi, nak minta lagi. Yang duduk bahagian hotel bajet, nak minta lagi. Ekonomi tak, nak minta lagi 3 star. Kan? Macam tu lah. Nak minta deluxe, superior deluxe. Bilik suite. Macam tu lah. Dia rasa dia nak lagi. Sebab itu di antara yang disebut oleh ulama, amalan yang berterusan sehingga di akhirat, kata ulama apa dia? Doa. Sifat yang berterusan dalam dunia yang sampai ke akhirat, apa dia? Malu. Itu bidadari ni dia pakai tudung. Masih ada malu. Nampak? Allah Akbar. Tuan-tuan, sekarang ni malu Allah angkat kan? Tengok orang tua joget karaoke. Maknanya kita bukan cerita pasal orang tua yang joget. Kita cerita tentang malu tu dah diangkat. Cerita dah tak ada malu. Maknanya bila malu tu dah diangkat, maknanya masa Allah nak kiamatkan ni dah dekat. Ketika tu bila dah tak ada malu, maka maksiat jadi berluasa. Dia orang buat maksiat depan-depan kita. Malaysia ni tuan-tuan, kita ni kena bersyukur. Walaupun macam-macam perkara yang berlaku dalam negara ni, tapi Allah masih sayang dengan kita. Baru ni Ambon kan gempa bumi. South Africa gempa bumi. Pasal tak? Tuan-tuan cuba bayangkan kalau Malaysia kena gempa bumi. Mana satu bangunan, dia punya struktur bangunan yang dapat ada anti gempa bumi. Ada tak kita tanya kontraktor? Ada. Siapa kontraktor sini? Kontraktor tak datang Mana ada? Nampak? Sekali kalau Allah bagi, tak runtuh semua. Allah ni sayang dia. Kita pula, kerja pula, tingkat 27 pula tu. Allah kata Allah sayang kita. Tempat kita ni Allah sayang. Kenapa pula terbakar kat Indonesia? Kita tak ada hutan. Kenapa hutan kita tak nak terbakar macam tu? Nampak tak? Allah sayang kita. Sayang kenapa? Sebab kita masih ada lagi sifat kasih kepada Allah. Ada lagi sifat kasih. Itu yang dikatakan, majlis-majlis macam ni lah yang menyelamatkan akan majlis-majlis maksiat. Disebut Nabi SAW sebut majlis-majlis zikir ini mengkifarahkan akan 1000 majlis-majlis fasik. Jadi tuan-tuan ni menyelamatkan tempat. Walaupun dalam keadaan tuan-tuan tidur. Aku macam cakap dengan tiang Untung tuan-tuan, walaupun tidur stay lagi kan. Kalau ikut kan, baik aku tidur kat rumah. Ya tak? Tapi asbab tuan-tuan ni tadi, Allah selamatkan tempat kita. Allah selamatkan daripada balak-balak yang besar. Nampak? Jadi kita terang kita tak nampak kan? Alah, majlis ilmu sikit macam ni. Orang ada, orang tak ada, buat je. Baik. Yang ketiga, syafaat. Meringankan azab daripada orang yang mustahak diazab. Orang yang kena azab, minta. Kan? Siapa yang di antara yang mendapat syafaat? Iaitu ibu bapa yang ada kematian anak yang belum akil balik. Anak diminta dengan Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku tidak akan masuk syurga selagi engkau tidak keluarkan ibu bapa aku daripada neraka. Cuma persoalan dia, siapa yang boleh ada sifat redha? Surah betul. Yang diterima itu yang anak yang boleh beri syafaat. Kalau dia tak redha, dia mengungut, kan? Orang ni tak dapat. Redha tu atau bila? Waktu kejadian.
Bukan dah setahun baru reda. Itu bukan reda nama. Contohnya, kita keluar surau, motor kita hilang. Ketika kita nampak motor kita tak ada, aku reda. Bukan nak maki dulu celaka orang yang datang orang. Dah bulan depan, apa nak buat? Reda je lah, dia kata. Itu tak masuk. Itu tak kira reda. Dia kira waktu detik berlaku. Udah sebulan tu tak pakai. Ya. Masa tu dia reda. Yang tu anak-anak itu yang memberi syafaat kepada ibu bapa dia. Baik. Kemudian yang keempat, syafaat memasukkan suatu kaum ke syurga dengan tiada hisab. Ya, bighairi hisab. Itu semua syafaat. Allah, maka keempat jenis syafaat yang di atas ini tertentu dan didapati daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kelima, syafaat kepada orang yang tertentu masuk neraka maka tidak dimasukkan ke neraka. Syafaat kepada ahli tauhid yang masuk neraka maka dikeluarkan. Maka dua syafaat yang akhir di atas ini boleh didapati daripada anbiya, malaikat dan orang-orang mukmin. Ya, iaitu bi syafaatil mukminin. Ini yang tadi dia daripada anak yang mati kecil. Dah masuk neraka dikeluarkan. Disebabkan doa daripada anak-anak. Ini tadi. Kita ada tak anak yang mati kecil? Tak ada. Kalau tak ada, tinggal satu lagi. Syafaat kepada ahli tauhid yang masuk neraka maka dikeluarkan. Kita pernah beriman. Lalu kita dimasukkan ke dalam neraka. Dengan sebab iman ni, walaupun sebesar zarah, dikeluarkan daripada neraka. Tapi dah duduk dalam tu, tak tahu berapa lama. Keluar atau tak keluar? Sebab dalam tafsir disebut, Rahim Allah Ta'ala itu, sifat mengasihi ni Allah Ta'ala itu kepada orang yang mukmin. Lalu dikeluarkan orang yang beriman daripada neraka, walaupun dia beriman sebesar zarah. Masalahnya, dah duduk dalam tu berapa lama? Itu masalahnya. Kita tak hendak duduk dalam neraka. Kalau boleh tak nak masuk langsung. Itu dia. Dalam dunia ni tak ada aircon memanas, betul tak? Tadi sahabat kita, Ustaz, pasang aircon ni, kadang kufur nikmat, nampak? Dalam dunia ni tak pasang aircon panas, lagi nak masuk neraka. Allah. Sekarang ni mana dia yang tak sejuk? Surau sejuk, pejabat sejuk, kereta sejuk, rumah sejuk, kubur je panas. Alah, mengumpat tak tinggal. Macam mana? Hasad tak tinggal, bergaduh tak tinggal. Itu yang saya cakap kan, raya korban, awak ada satu kupon, dapat 3 plastik. Macam mana? Macam mana nak sejuk kubur? Agak-agak boleh sejuk. Kupon satu, boleh 3 plastik. Itu tak betul tu. Patut satu kupon, 1 plus. Sekarang kira dia macam tu. Macam mana pula kau ada satu kupon, kau dapat 3 plastik? Air panas kubur kau ni. Tapi baca surah Kahfi. Itu yang kena kita tepuk dari. Bila abang kata malam Jumaat jangan baca Yasin, baca Al-Kahfi sampai raya korban habis. Nampak? Itu yang saya kata tu. Agak-agak yang 2 plastik tadi tu haram ke halal? Halal? Dah 2 kali dosa. 1, daging haram. 2, menghalalkan benda haram. Lagi. Dah 2 pula dosa. Tadi orang tu kata haram, 1 je dosanya. Aku tahu haram, tapi daging fresh baik, dia kata. 1 je dosa. Ada, ya Allah. Nampak kan? Benda tak nampak sikit je. Sikit je. Benda ni Nabi dah cakap. Besok akhir zaman, Nabi kata, umat aku dia tak kira. Harta dia tak kira sumber itu daripada halal atau haram. Dia dah tak kira. Baik. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka termasuklah dalam makna kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu, iaitu 4 sifat yang wajib bagi Rasul.
Ya, apa dia? Sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Pada Nabi wajib. Pada kita mengamalkan wajib tak? Wajib mengamalkan. Ya. Wajib kita sidik. Wajib kita membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang membenarkan akan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna iman? Makna iman tu sidik. Sidik ni cakap Arab, cakap Melayu membenar. Makna iman itu membenarkan. Makna sidik ni wajib tak kat kita? Wajib. Kalau kita tak sidik, kita tidak membenarkan, kita tak beriman. Pada Nabi sidik pada perkataan, cakap Nabi tu betul, tak ada tipu. Nampak tak? Mana kalau tipu pada Nabi tadi, bukan Nabi. Macam kita beramal dengan sifat sidik tu wajib. Sebab menipu tak boleh. Hukum dia haram. Jadi sebab sifat itu tak wajib atas kita. Tapi beramal dengan sifat tu Lepas itu kita kadang-kadang betul, kadang-kadang menipu. Sebab pada Nabi sifat tu wajib. Sebab Nabi tak pernah bohong. Sebab itu nama Nabi ni pada Nabi maksum. Maksum ni terpelihara. Wajib pada Nabi sidik, dia pelihara daripada bohong. Kita bukan sidik, tetapi mengamalkan tu wajib. Itu yang saya kata, kadang-kadang betul, kadang-kadang bohong. Itu. Itu dia punya kesimpulan. Baik, amanah kan. Nabi amanah, kita khianat. Kadang-kadang amanah, kadang-kadang khianat. Khianat pada diri mana? Tubuh badan kita buat maksiat, itu nama khianat. Khianat pada harta. Harta dia kita bawa kepada jalan yang dimurkai Allah. Khianat dalam kerja. Jadi gitu. Kan? Orang kerja askar. Kan tuala askar dia buat bagi bapak dia, bagi adik-beradik dia, tuala askar. Kan? Dulu-dulunya tu kan? Kasut askar, seluar askar. Kalau dah buruk, dah koyak, dia ambil balik tukar lain. Betul tak? Tu khianat ke bukan? Lahanat? Itu bukan. Itu kau yang cakap. Akhirnya khianat dia cakap lahanat. Khianat dah tu. Sebab hak itu hanya yang boleh pakai seorang askar. Selain daripada askar, tak boleh pakai. Saya bagi contoh. Orang kerja, dia ada tak rumah, dipanggil rumah persekutuan? Okey, kalau kerja JKR, ada rumah peranginan persekutuan JKR. Kan? Kalau kerja ni ada rumah peranginan. Kan? Jadi, kita kerja, contoh kita JKR. Adik kita tak kerja JKR. Kita pun bagi adik kita duduk. Nampak tak? Atas nama kita. Tapi yang duduk bukan kita. Adik kita. Khianat tak? Saja tanya. Sebab dia punya keistimewaan tu untuk pekerja ke dengan keluarga anak cucu semua kerabat. Dalam dia punya ni. Ke dia masuk saudara, pak saudara, kawan karib. Tak, saya tak nak kerja. Tu saya tanya tuan-tuan tu. Sebab saya tak nak kerja. Saya tak tahu dia polisi. Rasa untuk pekerja saja. Mana yang berhak duduk situ hanya bukan adik pekerja, kakak pekerja, bapa pekerja, atuk pekerja. Tapi kita bukan tuan-tuan tak nak buat ni, tuan-tuan orang soleh. Maknanya kalau pernah buat khianat. Tuan-tuan, benda gini saya nak cakap ni bukan masalah kita nak cari salah. Kita bukan nak cari salah. Kita nak bagi tahu sebab kat sana Allah akan buka semua balik. Dibuka semua, cerita ni buka balik. Kita ingat tak ada apa-apa. Rupa sampai sana, dibuka cerita ni balik satu. Kan ada kan dalam ayat apa?
Fa amma man khafat mawaz, bukan. Ayat apa? Allahumma salli ala yauma idzin yauma bukan. Ayat apa judullah? Judullah tak ingat, saya pun tak ingat. Ni yang mana? Tabligh. Kan? Amal ma'ruf kan? Wajib. Fatana. Bijaksana. Nabi ni wajib bijaksana. Kita tak wajib. Lepas tu, ada benda yang kita bijak, ada benda yang kita bodoh. Faham tak? Itu dia. Apa lagu bijak manjang, apa doa bodoh je. Suruh apa lagu, sekejap je. Suruh apa doa, benaklah ustaz, kata. Rasa akhirat benak, dunia okey je. Kan? Jadi tu kadang-kadang orang dengan dunia ni, orang boleh tungkul lumus, tapi dengan akhirat, orang tak boleh tungkul susah sikit orang tak boleh dengan akhirat. Kan? Padahal dengan dunia orang boleh susah. Macam kita ada kebun durian. Kan? Kita boleh duduk kat kebun durian. Kan? Duduk seorang-seorang waktu tu. Tak? Tinggal bini, tinggal anak. Kan? Nak itikaf kat masjid, tak boleh. Tinggal bini, tinggal anak. Tak boleh lah. Aku tak mampu lah. Lemah iman lah. Kan? Tunggu durian, tak lemah pula. Semangat. Kan? Bukan. Kadang setahun sekali ya. 10 akhir Ramadan. Betul tak? 10 akhir Ramadan. Tak boleh kita. Lepas isyak, duduk masjid sampai sahur. Tunggu durian boleh. Kan? Bawalah bekal. Macam kita tunggu durian tu. Yalah durian kalau orang tak ambil. Kalau kita tak ambil, orang tak sama akhirat pun. Kalau aku tak tunggu, orang lain dah. Tapi kita tak nampak. Sebab durian nampak. Yang iktikaf masjid tu tak nampak. Kalau nampak, kata Nabi, merangkak orang datang masjid. Merangkak, yang gaut tu merangkak. Gaut tu merangkak atas masjid. Kenapa? Besar lah. Dia punya pahala. Macam tu. Sebab tak nampak. Dan lawan yang 4 sifat. Wallahualam. Dah sampai situ ya. Bulan depan. Bulan depan. Kita tunggu Rosli balik Chiang Mai. Allah. Baik. Wallahualam. Dah takat ni. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih pada semua jamaah Rama Perdana. Sekali lagi lah. Tadi saya dah cakap dah. Tapi sebab tadi ada 5 orang ya. Dia nak cakap balik Nanti orang yang kendian dia kata, Ustaz tak terima kasih langsung kan. Saya nak cakap tadi tak ada orang. Ada Ustaz ni dalam pada putih kilas kata balik. Kan? Cakap terima kasih. Sebab tadi daripada surau ni ada hantar minyak lebih kurang 70 botol. Lebih kurang kot 70 botol. Saya faham kan 70 botol. Ucap terima kasih lah pada semua orang yang menyumbang minyak tersebut. Ya, mudah-mudahan ya Allah balas segala jasa baik tuan-tuan kepada madrasah kami. Ya, itu je lah Allah ya. Mudah-mudahan lah kita minta lah sama-sama ya. Mudah-mudahan sebab janji Nabi macam tu. Kita nak apa tuan-tuan? Saya pegang satu hadis ya. Kata Nabi SAW, orang yang menyempurnakan satu hajat orang mukmin dalam dunia, Allah akan sempurnakan 1000 hajatnya ke akhirat. Walaupun pada kita satu botol minyak tak ada harga. Satu botol minyak macam tak ada apa kan. Satu botol minyak 5 liter lah, ada apa Ustaz? Jangan. Selalu orang jumpa saya macam tu, Ustaz. Yang ni RM10 daripada saya. Sikit je Ustaz, jangan. RM10 ni pada kita sikit. Tetapi rupanya Allah akan selesaikan 1000 hajat kita di yaumul mahsyar. Itu kalau sekali, kalau berkali-kali. Tak? Takkan nak selesai sekejap je. Kan? Betul tak? Betul tak? Sebab kita bukan orang senang. Yang rumah penganginan tu dah berkali dah. Bagi kat adik-beradik. Khianat OT lagi. Khianat MC lagi. Khianat kelim lagi. Khianat punch card lagi. Itu semua kira tu. Orang yang kontraktor belum rasuah lagi.
Itu semua nak kira macam mana tu agak-agak. Kan? Kita boleh cakap dalam dunia, Ustaz, saya tak ada daya upaya. Tapi Allah terima tak perkataan kita tu? Kita boleh cakap kan? Ustaz, kalau saya tak buat macam tu, semua orang buat, kita akan cakap macam tu kan? Tapi agak-agak Allah terima tak? Why? Sebenarnya itu je persoalannya. Jadi mudah-mudahan kita dalam dunia, kita boleh cakap, kita orang Ustaz Afin lah, tertindas lah. Kita cakap lah, cakap macam-macam. Jadi perkataan yang kita cakap agak-agak diterima tak? Itu satu. Jadi cara mana? Kan? Yang ni yang saya kata ni. Mudah-mudahan dengan sebab aku buat baik ni, aku selesaikan satu hajat orang mukmin. Besok kat sana banyak hajat aku yang Allah selesaikan. Jadi jangan sebutul minyak je. Jadi biarlah berbotol-botol. Mana jadikan satu perkara yang istiqamah. Besok dalam kubur kita terkejut. Kenapa banyak sangat ni? Ni yang kau istiqamahkan. Sebulan sebotol minyak. Sebotol minyak sebulan. Yang kita tak perasan, rupa kita dah buat 3-4 tahun. Kita nak istiqamah semayang malam. Tak boleh lah niji, lemah iman. Takkan sebotol minyak pun lemah iman. Teruk sangat tu, macam tak nak masuk syurga je. Kan? InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan tu. Sama-sama. Wallahu a'lam. Saya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم ويسر لنا لحال طاعتك وعبادتك يا الله. اللهم اجعل حياتنا في رحمتك والهدايتك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. تقبل منكم.